Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Muhammad Irfan Muhammad Nur. Nombor matrik 120078. So, hari ini kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang gadget dan teknologi moden ke arah revolusi 4.0, penilaian antara manfaat dan mudarat dari perspektif pelbagai peradaban. So, bermula dengan pengenalan, apakah itu teknologi? Teknologi ialah dari segi istilah merupakan perkembangan dan penggunaan alatan mesin, bahan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Sebagai contoh, mesin basuh. Mesin basuh merupakan teknologi yang dicipta oleh manusia untuk menyelesaikan jalan kerja mereka dengan memudahkan jalan kerja mereka daripada membasuh baju menggunakan tangan. So, kita hanya masukkan baju dalam mesin basuh dan letak sabun dan biarkan je. So, dia akan basuh dengan sendiri tanpa menggunakan tangan, tanpa menggunakan keupayaan manusia. So kini kepesatan perkembangan teknologi telah mencetuskan revolusi industri 4.0. Apakah itu revolusi industri 4.0? Secara umumnya melibatkan Internet of Things, iaitu IoT atau Internet Keberadaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian manusia. So apabila kita nak on TV, kita hanya gunakan phone, so hanya di hujung jari. So apabila semua perkara yang digunakan dalam aspek kehidupan seharian hanya di hujung jari. So, revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap. Dan yang kedua, revolusi industri yang kedua yang menjurus kepada penggunaan elektrik. So, ketika itu bermulalah penggunaan elektrik di mana terciptanya mentol oleh Thomas Edison. Dan industri yang ketiga ialah lebih kepada penggunaan teknologi maklumat. Ketika itu adanya internet dan telefon, dan info dan maklumat mudah tercapai oleh manusia. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 4 objektif utama daripada kajian terhadap gadget dan teknologi moden ke arah revolusi 4.0 beserta penilaian antara manfaat dan mudarat daripadanya. Antara objektif tersebut ialah: objektif pertama, mengkaji sejarah perkembangan gadget dan teknologi bermula daripada revolusi industri 1.0 sehingga revolusi industri 4.0. Objektif kedua, menjelaskan impak positif gadget dan teknologi moden dalam peradaban manusia terhadap industri pendidikan, golongan belia dan perkembangan tenaga manusia. Objektif ketiga ialah menerangkan impak negatif gadget dan teknologi moden dalam peradaban manusia terhadap interaksi dan sosial, sasiah dan akhlak dan juga perkembangan tenaga manusia. Objektif keempat ialah menghuraikan cadangan dan penambahbaikan bagi mengatasi mudarat yang berlaku kepada masyarakat hasil daripada perkembangan gadget dan teknologi moden yang menuju ke arah revolusi industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatul Rahmah binti Muhammad Yusof daripada Kumpulan 9 untuk subjek Etika dan Peradaban, nombor matrik 12007774. Skop kajian menjerumus kepada gadget dan teknologi, perkembangan revolusi 4.0, manfaat dan kemudaratan gadget dan teknologi kepada para pengguna. Artikel jurnal surat khabar menjadi bahan rujukan utama dalam kajian ini. Fokus kajian ini adalah tentang penggunaan teknologi moden dan baharu. Yang kedua, implikasi gadget dan teknologi kepada para pengguna. Yang seterusnya ialah tujuan kajian. Kita mempunyai 3 perkara, iaitu untuk mengetahui perkembangan gadget dan teknologi daripada revolusi 1.0 sehingga revolusi 4.0. Yang kedua, untuk mengetahui kesan positif teknologi kepada para pengguna. Yang ketiga, untuk mengetahui kesan negatif kepada para pengguna. Dan yang terakhir ialah sedikit cadangan penambahbaikan. Nama saya Nurin Aina Diana binti Muhammad Surdi, nombor matrik 12007777. Saya akan membentangkan tentang kajian literatur. Kami akan bahagikan kajian-kajian lepas yang kami jumpa tentang gadget dan teknologi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah isu gadget dan teknologi dengan kehidupan manusia. Ia memberikan kesan buruk kepada kesihatan, mengubah gaya hidup masyarakat dan memberi peluang baru untuk memajukan kehidupan. Contohnya, ia memberi kesan buruk kepada kesihatan kanak-kanak, seperti mana ia akan merosakkan saraf kanak-kanak apabila melihat dan menggunakan gadget terlalu lama. Seterusnya, isu gadget dan teknologi dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan adanya gadget dan teknologi ini, ia akan menjejaskan komunikasi sesama manusia. Manusia akan menggunakan teknologi seperti telefon
dan computer riba ataupun dan sebagainya, berbanding menggunakan mulut untuk bercakap dan bersosial dengan orang lain. Seterusnya akan meningkatkan kes jenayah dan memantapkan manusia dengan info-info yang ada. Dengan adanya info-info di gadget dan teknologi melalui media sosial, membuatkan seorang itu dapat mengetahui apa yang berlaku di dunia ini. Yang terakhir ialah isu gadget dan teknologi dengan pelajaran. Ia mengurangkan tubuh pelajar, meningkatkan teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Contohnya dengan adanya sistem-sistem yang dilakukan oleh teknologi sekarang yang dapat membantu pelajar untuk meningkatkan gaya pengajaran dan pembelajaran, dapat meningkatkan asal lain daripada mengajar di dalam kelas. Dengan adanya slide-slide yang ada ni, membuatkan pelajar itu lebih faham dan lebih senang untuk diterangkan. Selain itu, dengan menggunakan social media, pelajar-pelajar itu dapat saling menukar info terhadap satu pelajaran itu. Contohnya subjek matematik, pelajar itu dapat menggunakan aplikasi yang ada seperti aplikasi yang kita ketahui sekarang, aplikasi Math, yang boleh menunjukkan dalam penyelesaian untuk soalan itu dan membuatkan pelajar itu lebih faham dan mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Hatimi bin Akhir, nombor matrik 12000775. Baiklah, saya akan membentangkan berkaitan metodologi kajian. Seperti mana kita tahu, metodologi kajian ialah kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian tertentu. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Baiklah. Balik kepada reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian perpustakaan dan pengumpulan data. Kajian ini dilakukan di atas talian sahaja kerana pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Metodologi ini menjimatkan masa para pelajar kerana tidak perlu membuat kajian lapangan lain serta menjimatkan kos. Akan tetapi, maklumat-maklumat yang diperoleh daripada metodologi ini adalah agak terhad kerana ianya hanya bergantung pada satu sumber saja, iaitu sumber internet dan juga buku-buku kajian. Sebenarnya balik kepada skop lebih kecil, iaitu kajian perpustakaan, di mana kaedah ini adalah satu kaedah yang sempurnalah untuk dilakukan dalam keadaan sekarang ini, yang tidak dapat kita keluar daripada rumah. Seterusnya, pelbagai bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian dapat dicari melalui kajian perpustakaan ini. Maksudnya hasil-hasil penulisan tokoh-tokoh ilmuwan yang berkaitan dengan tajuk kajian telah dipilih untuk dibuat kajian pada tajuk ini. Seterusnya, metodologi analisis data dan fakta, di mana ada dua bahagian, iaitu induktif dan komparatif. Di mana kaedah induktif ini kita mencari serta mengumpul bahan bukti yang sahih berkaitan dengan persoalan kajian. Selepas itu, ia dianalisa dengan mendalam supaya maklumat yang diperoleh itu mencapai objektif kajian. Seterusnya, komparatif, di mana ia membandingkan data-data yang telah dikumpul dan dipilih dengan kriteria ianya tepat dapat digunakan dalam penulisan kajian, dan data-data yang dah tidak memenuhi kehendak soalan akan disingkirkan. Itu saja daripada metodologi kajian. Terima kasih. Yang seterusnya ialah sejarah perkembangan gadget dan teknologi daripada revolusi 1.0 hingga revolusi 4.0. Revolusi industri berlaku pada tahun 1750 hingga 1850. Corak perekonomian Inggeris yang bermula daripada agraris berubah menjadi industri. Pada ketika itu, mereka masih menggunakan cara konvensional, iaitu bergantung pada tenaga manusia dan tenaga haiwan. Pada akhir abad ke-17, pembuatan barang dilakukan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual tangan dan mesin yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, pembuatan barang amatlah terhad. Mereka memerlukan tenaga manusia yang sangat ramai, sehingga pada abad itu, mereka menjadikan kanak-kanak sebagai buruh untuk menghasilkan barang-barang yang ditempah oleh para pembeli dan para pedagang. Perubahan ini adalah bermula dengan industri tekstil,
teknik membuat besi dan penggunaan arang batu. Yang kedua, pengenalan enjin steam oleh arang batu dalam industri tekstil. Revolusi industri merupakan suatu perubahan yang sangat cepat dan radikal mempengaruhi corak kehidupan manusia. Sejarah pencatakan sekitar 1800 sehingga 1900 merupakan tempoh masa di mana revolusi industri 1.0 bermula. Sebelum revolusi industri bermula, masyarakat yang memfokuskan ke arah perniagaan yang mempunyai pendapatannya yang sangat minimum dan terbatas. Setelah revolusi industri bermula, peluang pekerjaan di dalam sektor manufaktur semakin membaik dan taraf kehidupan manusia juga semakin meningkat. Produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia kini berubah menjadi tenaga mesin yang tentu lebih efisien dan efektif. Sektor industri yang memulakan revolusi industri 1.0 antaranya ialah industri tekstil dan industri pengangkutan. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil pembuatan diangkut dengan menggunakan tenaga manusia. Namun setelah ditemukan mesin wap dan kapal wap, proses pengiriman barang dapat dilakukan dengan menggunakan kapal laut dan kereta api. Seterusnya, revolusi ini menyebar ke seluruh Eropah dan Amerika. Revolusi ini dikenali sebagai revolusi teknologi yang dimulakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Antara kemajuan dan inovasi pada revolusi 2.0 ialah pengembangan sumber daya tenaga seperti minyak bumi, batu bata sebagai bahan bakar baru. Yang kedua, teknologi elektrik untuk pembuatan motor elektrik. Yang ketiga, produksi besi dan baja dalam skala yang besar. Yang keempat, kereta dan kapal terbang. Dan yang akhir sekali ialah penggunaan telegram. Perkembangan zaman teknologi memberi semangat untuk kita untuk terus melahirkan inovasi bagi memudahkan kehidupan seharian manusia. Revolusi 3.0 bermulanya dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik iaitu seperti sistem otomatisasi seperti komputer dan robot. Pada tahun 1960 sehingga 2010 melahirkan sistem software seperti iOS, Apple, Microsoft Windows dan sebagainya. Antara inovasi dan kemajuan pada revolusi 3.0 ialah penghasilan komputer, akses internet, smartphone dan sistem software. Seterusnya ialah revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 ialah era yang ditandai dengan munculnya konektivitas manusia, data dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenali dengan cyberphysical. Istilah lain bagi revolusi ini ialah revolusi digital dan teknologi. Pada revolusi industri 4.0, munculnya komputer canggih, robot pintar dan kenderaan tanpa kemudi. Namun dengan adanya revolusi 4.0, munculnya beberapa ancaman iaitu revolusi 4.0 dapat memberi kesan yang buruk iaitu kurang peluang pekerjaan, escape industri dan jenis pekerjaan akan mula berubah dan akhir sekali ekosistem ekonomi dan sosial akan juga turut berubah. Impak positif gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dalam peradaban manusia. Revolusi industri telah kita lihatkan banyak perubahan telah berlaku dari suatu masa ke suatu masa dan sememangnya perubahan yang telah berlaku membawa impak yang positif kepada pelbagai peradaban. Terdapat 3 impak positif gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Yang pertama ialah impak positif terhadap industri pendidikan, yang kedua terhadap golongan belia dan yang ketiga adalah perkembangan tenaga manusia. Impak positif yang pertama iaitu terhadap industri pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan maklumat ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah meningkatkan kecekapan dan kebersakangan hasil pembelajaran di mana guru, pensyarah ataupun mana-mana tenaga pengajar mewujudkan suasana pelajaran yang lebih menarik melalui penggunaan alat ICT seperti PowerPoint, video dan juga visual sebagai alat bantu pengajar menjadikan ianya lebih berkesan di mana mereka hanya perlu mengaplikasikan. Pengajaran berasaskan laman web merupakan alternatif atau cara baru pengajaran yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan pengajaran yang lebih bermakna. Pengajaran melalui web menyediakan peluang untuk menghantar maklumat yang bukan sahaja terdiri daripada teks tapi juga termasuk grafik, animasi, audio dan juga video.
Impak positif terhadap golongan belia. Peningkatan jumlah usahawan yang berjaya di dalam negara turut mempengaruhi golongan belia untuk menceburi bidang perniagaan. Di samping itu, teknologi maklumat dan komunikasi juga dapat meluaskan aktiviti perniagaan kepada belia. Hal ini kerana ianya dapat menjimatkan kos dan juga tenaga dan secara tidak langsung mengurangkan lagi pengeluaran modal terhadap sewa, kedai dan lain-lain. Seterusnya, golongan belia dapat mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi serta membawa ia ke satu tahap yang baru. Hal ini kerana belia masa kini bukan hanya sekadar berjinak-jinak dalam bidang perniagaan dan membuat pelaburan teknologi maklumat dan juga komunikasi, namun mereka juga mampu menghasilkan ciptaan baru yang mampu menjana pendapatan kepada belia pada hari ini. Impak positif terhadap perkembangan tenaga manusia. Penggunaan teknologi dalam pekerjaan boleh menjimatkan masa di mana proses perniagaan dapat disiapkan dalam beberapa minit sahaja dan juga dapat dikemaskinikan dalam masa yang singkat mengikut arus teknologi. Kemajuan teknologi sekarang dapat dilihat melalui penembusannya dalam setiap aspek kehidupan harian dari perniagaan hingga ke gaya hidup masyarakat. Dengan kelebihan gadget dan teknologi moden, tenaga manusia dapat berkongsi idea dan informasi. Hal ini dapat menjadikan suasana pekerjaan yang lebih selesa. Kecerdasan buatan adalah transformasi teknologi iaitu di mana penggunaan robot automatik dalam sistem pengeluaran. Perkara ini dapat memudahkan dan menjimatkan masa. Hal ini kerana robot mampu bekerja dengan lebih cepat dan cekap berbanding manusia. Kecerdasan buatan juga mampu menyimpan data dan maklumat tanpa batas. Hal ini akan memudahkan lagi kerja di mana ia mampu untuk melakukan carian dengan kesesuaian data yang dicari tanpa mengambil masa yang lama berbanding fail penyimpanan. Impak negatif gadget dan teknologi dalam peradaban manusia dari segi interaksi dan perkembangan sosial. Yang pertama, kurangnya aktiviti face-to-face. Aktiviti face-to-face memainkan peranan besar terutamanya dalam pergaulan, hubungan kekeluargaan. So, kita boleh ambil contoh anak-anak zaman sekarang kurang bergaul dengan manusia sebab terlampau khusyuk dan fokus dengan gadget yang ada zaman sekarang. Dan ibu bapa pun mengambil jalan mudah dengan memberi alat-alat gadget teknologi seperti telefon pintar kepada anak-anak ini sejak dari kecil lagi. Seterusnya, menimbulkan salah faham. Menimbulkan salah faham antara dua pihak yang berbeza kerana menggunakan teknologi, kita hanya menggunakan teks. Media penyampaian kita adalah teks seperti WhatsApp, WeChat, Instagram. So, alat-alat media macam ni membuatkan senang sangat salah faham sebab kita tak menggunakan mulut untuk bercakap, kita menggunakan tulisan. Seterusnya adalah perkara-perkara yang melibatkan WhatsApp, WeChat dan segala-galanya dan menggunakan teks akan menjejaskan bahasa ibunda sebab kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang tak ada dalam kamus dewan untuk mengatakan sesuatu perkataan, untuk menggambarkan satu situasi atau perasaan. So, benda ni menjejaskan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Malaysia. Impak negatif dan teknologi moden terhadap sosial dan akhlak. Yang pertama, penyebaran video lucah dan pornografi sebab kita tahu internet adalah satu medium yang sangat berkembang pesat dan sangat mudah untuk orang menyebarkan video-video yang tak sepatutnya. Contohnya video pornografi di laman web dan di laman-laman yang tak sepatutnya seperti YouTube dan juga Google. Seterusnya adalah terpengaruh dengan aksi-aksi ganas seperti pergaduhan, video-video yang menggunakan alat-alat tajam yang sangat tak bagus untuk minda remaja pada zaman sekarang. So, video-video sini sangat cepat viral dan sangat tersebar luas sebab adanya akaun Facebook, Instagram dan juga akaun-akaun pengguna palsu yang buat video ini untuk meraih penonton. Dan akhir sekali adalah pencerobohan cyber. Disebabkan internet sangatlah senang di hujung jari, jadi semua orang menggunakan internet untuk menyebarkan aib dan juga menggunakan internet untuk hack sesebuah akaun dan menggunakan untuk kepentingan sendiri. Nama saya Nurin Aina Diana binti Muhammad Izzaruddin, nombor matrik 1200777 dan saya akan memberitakan tentang impak negatif
gadget dan teknologi moden terhadap perkembangan tenaga manusia. Yang pertama, kita kena tahu dulu gadget dan teknologi ni apa. Gadget dan teknologi ni banyak tafsiran. Antara tafsirannya ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia di kehidupan seharian. Gadget dan teknologi ni memudahkan urusan pekerja, mengelakkan pertindihan tugas, menjimatkan masa, merekod maklumat dengan lebih baik dan membuat kerja dengan lebih sistematik. Contohnya, dengan adanya mesin basuh, manusia tidak perlu menggunakan tangan untuk membasuh baju lagi. Dan ia memudahkan manusia itu sendiri. Dan selain itu, dengan adanya komputer, kita sebagai manusia dapat menyimpan data-data yang banyak dan data-data yang besar dalam komputer dan tidak perlu menggunakan manual seperti menulis di buku. Bila kita cakap tentang teknologi, kita akan terfikir tentang satu robot ni, iaitu AI, iaitu Artificial Intelligence ataupun kepintaran buatan. Robot ini menyerupai manusia dan berfikiran seperti manusia kerana dia berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan belajar tentang sesuatu. AI ini digunakan secara meluas di seluruh negara. AI ini digunakan secara meluas di seluruh negara dalam pelbagai bidang seperti perbankan, periklanan, persenjataan, pertanian dan politik, dan seperti yang kita sedang gunakan, yang saya tengah gunakan ini, iaitu telefon dan komputer riba dan sebagainya. Akan tetapi, AI ini memberi impak yang negatif kepada isu keselamatan seperti pencerobohan data peribadi, dan penggunaan AI di luar kawalan dapat mengundang kepada bahaya. Dapat kesan negatif terhadap perkembangan tenaga kerja seperti AI ini mampu mengambil alih kerja manusia. Lepas tu, AI ini menyebabkan peluang pekerjaan semakin berkurangan. Apabila peluang pekerjaan semakin berkurangan, kadar pengangguran kita akan tinggi dan menyebabkan negara itu tidak dilabel sebagai negara yang maju kerana kadar pengangguran yang tinggi. Kesan negatif ini yang terjadi disebabkan wujudnya AI telah diramal oleh pekerja-pekerja seperti dahulu, seperti Muller and Bostrom. Muller and Bostrom khawatir akan teknologi AI semasa akan berkembang dengan drastik dan akan mendahului kepandaian kepintaran manusia. Stephen Huang meramal bahawa risiko bangsa manusia akan pupus, akan berakhir apabila teknologi penuh superhuman AI ini dicipta di luar kawalan. Maknanya, di masa hadapan, bangsa manusia tidak akan wujud lagi apabila robot-robot ini muncul. Antara cadangan-cadangan yang dapat kita gunakan ialah ibu bapa hendaklah bertanggungjawab dan berperanan secara proaktif, sebagai contoh dengan mengajak anak-anak mereka keluar beriadah dan mengisi masa lapang bersama anak-anak untuk menambahkan kasih sayang daripada berhadapan dengan telefon pintar. Yang kedua ialah ibu bapa hendaklah menangani dan menguruskan penggunaan gadget anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa menggunakan web yang tertentu untuk mengetahui setiap penggunaan, setiap aktiviti yang digunakan oleh anak-anak, setiap penggunaan aplikasi yang digunakan oleh anak-anak. Yang ketiga ialah ibu bapa hendaklah mengehadkan waktu penggunaan gadget anak-anak. Sebagai contoh, menyusun jadual mereka waktu pembelajaran, menyusun jadual mereka penggunaan gadget anak-anak. Yang keempat ialah kerajaan hendaklah memperluaskan sektor pekerjaan. Sebagai contoh, membuka sektor perindustrian dan menggalakkan golongan muda untuk menceburi bidang keusahawanan. Kesimpulannya, teknologi merupakan fungsi perkembangan tamadun. Dan dengan adanya teknologi, manusia dapat meneruskan hidup dengan memudahkan setiap aktiviti manusia. Dan semua orang perlu bertanggungjawab atas teknologi kerana bagi memastikan perkembangan teknologi di kalangan masyarakat sihat dan selamat. Dan selain itu, dengan adanya teknologi, ia merupakan penentu hasil sikap seseorang pada masa hadapan kerana bagi melahirkan insan yang akan mentadbir negara pada masa akan datang.